السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha pengurusi masjid Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Yusuf Zainun, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, seterusnya muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Dipertemukan kita, dikurniakan kita nikmat Islam, nikmat iman dan segala nikmat sehingga hari dan saat ini, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya berkongsi berkenaan dengan maklumat, agihan dan kutipan di masjid tuan-tuan. Di tepi masjid tu, Masjid Taman Peruda Al-Abrar. Masjid Al-Abrar Taman Peruda yang diimamkan oleh Ustaz Yusuf Zainun, yang juga merupakan penolong amil mewakili Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk urusan-urusan bantuan zakat, ditauliahkan kepada Al-Fadil Ustaz Yusuf yang dilantik sebagai, diistilahkan sebagai penolong amil. Bila sebut penolong amil, maksudnya yang menguruskan hal-hal bantuan, dibekalkan borang, dibekalkan borang bantuan zakat, itu penolong amil. Urusan food bank dan sebagainya, penolong amil. Dalil penolong amil ni ada 3. Ustaz Yusuf, Robian Daud dan Encik Sobri bin Ahmad. Ada 3 orang penolong amil. Jadi berkenaan dengan agihan, jumlah orang penerima bantuan bulanan yang terima antara 200 ke 1000. Banyak tu, 1000 yang terima bulan-bulan masuk ke akaun antara 200 ke 1000. Macam masuk gaji tu, tiap-tiap 26, 27 masuk ke akaun dah. Seramai 20 orang, nama saya tak boleh sebut 20 orang penerima bantuan bulanan di qaryah kita ni. Saya sebut qaryah Masjid Taman Peruda, ada 20 orang. Kemudian bantuan sekaligus, bantuan sekaligus ni biasanya dapat 500. Biasanya dapat 500. Seramai 53 orang setakat bulan semasa, setakat hari ni, hari ni. Data sehingga hujung Mei pun boleh jadi juga.
Sehingga bila ni betul, sehingga ujung ni data ni. Sebab kita dah masuk awal bulan 6, jadi maklumat tu tak update lagi lah. Masuk bulan 7 baru maklumat bulan 6 tu dia complete. Jadi maklumat semasa ni adalah maklumat sehingga 31 Mei. 53 orang penerima bantuan sekaligus, 20 orang penerima bantuan bulanan. Jadi jumlah kadar yang diterima masuk tu, jumlah yang dibelanjakan oleh lembaga zakat negeri Kedah adalah RM60,305 yang dibelanjakan oleh lembaga zakat negeri Kedah untuk asnaf di qaryah Taman Peruda sehingga bulan Mei. Lain pada tu, kita tengok pada kutipan. Masjid Taman Peruda berjaya mengutip zakat fitrah sebanyak 11,000. Itu mana? RM11,738.5. Ada 5 kupang. Pasal kan ada hak RM6.5 kan. Ada, maksudnya Taman Peruda ada bayar RM6.5 kan. Tu jadi 5 kupang. Kalau tak ada yang bayar RM6.5, dia tak wujud 5 kupang tu. Ataupun bayar RM6.5 juga, tapi dia bayar untuk dorang contohnya. Zakat fitrah 11,738 5 kupang. Lain-lain zakat harta adalah RM12,496. 12,000, 11,000 dengan 12,000. Jadi duit yang berjaya kita peroleh di qaryah sini sejumlah RM24,234. 24,234. Jadi jumlah yang dibayar ni adalah jumlah yang dibayar kepada amil. Jumlah duit zakat yang diserahkan kepada amil di qaryah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayar zakat fitrah kepada amil di qaryah, tuan-tuan bayar zakat harta pada amil di qaryah, tuan-tuan. Kalau amil qaryah ni, amil qaryah kita soalah amil harta ni. Kalau yang tadi saya sebut penolong amil, penolong amil tu maksudnya urusan bantuan. Ada 3. Kalau amil harta seorang tuan imam. Jadi kutip 24,234, belanja RM60,305. Bukan maksud kata Taman Peruda kita ni tak bayar dah. Boleh jadi bayar terus lah ke pejabat zakat, itulah no, bayar terus, tak bayar melalui amil, tak salah. Jangan risau, kita tak tuduh tuan-tuan buat salah dak, no. Alhamdulillah, kita cuma nak maklum kata yang tu laporan kita. Jadi tuan-tuan juga sebenarnya digalakkan bayar kepada amil, digalakkan dibayar kepada amil sebab 20% diagihkan semula ke akaun masjid tu. Banyak juga tu 20% tu. Hasil daripada bayaran, tuan-tuan. Contoh kalau kita kutip 20,000 kan, kita kutip 12,000. Kalau 10,000 berapa lah? 10,000 maksudnya berapa? 2,000 lah. Kalau 10,000 2,000 yang diagihkan semula ke akaun masjid untuk tujuan pembangunan asnaf di qaryah, tuan-tuan, untuk kebaikan dan kebajikan asnaf di qaryah tuan-tuan sendiri. Nah tu maksudnya kita bayar zakat ke masjid secara tak langsung, kita dah tolong asnaf dah. Kita dah tolong asnaf, dan antara kita dengan Allah Ta'ala selesai dah. Tak gaduh pening pula ni kita nak pergi cari asnaf sendiri. Cari asnaf sendiri pun satu kerja juga. Tak kena pada sasaran yang betul, dah kita pula yang tanggung dosa. Terhutang kita dengan Allah Ta'ala, serupa tak bayar zakat. Dah macam-macam kerja pula. Padahal Allah sebut jelas dah dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tadi, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah kata
Allah pesan kat Nabi SAW, ambillah harta mereka orang Islam di Madinah waktu tu. Kata Allah kepada Nabi SAW, khuz min amwalihim, ambillah harta mereka orang Islam ni sadaqatan, sebagai pemberian yang wajib, tutahhiruhum wa tuzakihim biha, untuk bersihkan harta mereka, bersihkan jiwa dan hati mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah kepada mereka orang-orang yang bayar ni. Nabi Allah SWT pesan kepada Nabi untuk amil ni, Nabi sebagai amil kena doa kepada pembayar zakat ni. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Sesungguhnya doa kamu tu, doa Nabi tu, doa amil tu menjadi ketenteraman buat pembayar zakat, menjadi ketenangan buat pembayar zakat. Wallahu samiun alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita fahamlah yang mana zakat ni, zakat yang kita sebutkan tadi, maklumat kita sebutkan tadi tentang agihan zakat, dia main daripada duit zakat jugalah. Dia tak main pada apa peruntukan ke apa ni, main pada duit zakat juga. Tak main pada duit-duit lain. Jadi daripada duit zakat itulah kita tolong. Kita bantuan macam-macam. Kita ada bantuan IPT. Bantuan IPT ni antara bantuan yang tertinggi lah, sebab bantuan tu tak berhenti, sentiasa berjalan, sentiasa ada. Mohon, cuma awal tahun tu kadang-kadang bulan 1 tak buka lagi, bulan 1 dia nak habis hak bulan 12, ada hak bulan 12 baru dapat surat tawaran. Tu masa mana nak hantar kan. Jadi kita buka tempoh tu sehingga 31 Januari bagi surat tawaran yang terima pada bulan 12. Macam tu. Lepas tu bulan 2, pertengahan bulan 2 baru kita buka balik untuk permohonan tahun semasa waktu tu. Tahun, kalau tahun ni awal pertengahan bulan 2 tu buka untuk tahun ni punya permohonan. Jadi bantuan IPT antara bantuan yang tinggi jugalah. Bantuan IPT, bantuan bina rumah baiki rumah, bantuan nak kembangkan perniagaan, peniaga, tapi untuk asnaf apa ni, fakir miskin lah. Bantuan meniaga ni bukan untuk anak-anak orang kaya. Ni bukan apa tu, kita dah boleh, kita dah kaya dah, tapi kita pi minta tak boleh lah. Bukan untuk anak-anak orang kaya ni. Kata kita tak ajar apa, bukan macam tu. Baik tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim. Ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang saya nak petik daripada ayat tadi adalah tujuan dan hikmah zakat tu. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, untuk bersihkan jiwa mereka, untuk bersihkan hati mereka. Bersihkan jiwa kita. Kita manusia yang tak lari daripada penyakit hati ni, penyakit hasad ni, penyakit dengki, penyakit iri. Iri tak tentu pasal, cemburu tak tentu pasal. Cemburu tak kena pada tempat dia. Cemburu, kalau cemburu yang dimulakan, cemburu pada amal soleh, itu tak apa. Ini kita cemburu pada reta ni, reta adik-beradik kita ni, reta abang kita, reta pak kita, boleh kat adik-beradik lain, kurang kat kita, dan macam-macam. Jiran kita lebih sikit pada kita, kita cemburu. Lebih sikit baru buat pagar, kita duk jelin tengok. Beliau kita macam-macam lah. Nak abang kata, kita hati kita manusia tak lari daripada rasa iri, dengki dan sebagainya. Tambah kita manusia, kadang-kadang tentang amal soleh kita, bacaan Quran kita, zikir kita, kadang tak teramana pun. Jadi mudah-mudahan dengan bayaran zakat ni dapat bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita yang kotor ni. Dan Allah sebut juga tujuan zakat untuk bersihkan harta. Allah kata untuk bersihkan harta mereka, kata Allah. Maksudnya apa? Harta kita ni dalam keadaan kotor lah. Sebab tu Allah pesan macam tu. Allah pesan supaya bersihkan harta mereka.
harta kita, duit ringgit kita, simpanan kita, pendapatan dan nego kita dalam keadaan bercampur dan kotor. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tunaikan zakat, tuan-tuan. Ayat yang sama yang saya sebutkan tadi, di awalnya Allah sebut khuz min amwalihim. Allah pesan kat Nabi, ambillah harta mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala iktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amil. Allah iktiraf Nabi ni adalah amil waktu tu. Maksudnya orang Islam nak bayar zakat kena himpunkan salih, kena serah dekat amil, kena himpun dan serah dekat amil. Nabi ni adalah amil, dan tuan-tuan, itu amil waktu dan ketika tu. Jadi duit zakat mesti dihimpunkan kepada amil. Dan kita faham soal agama, urusan zakat ni dah tentulah soal agama dan adanya ketua agama kita, iaitu Tuanku Sultan Negeri Kedah, ketua agama. Dah keluar ditah tiap-tiap tahun keluar ditah kan. Berapa tahun lepas, 2018 keluar ditah, tahun lepas pun keluar ditah lagi. Semua rakyat Negeri Kedah wajib tunaikan zakat kepada ulil amri. Tuanku Sultan lah, ulil amri, ketua agama. Tuanku Sultan, ulil amri, ketua agama, kena serah duit zakat kat dia. Dan ulil amri kita, Tuanku Sultan Negeri Kedah, dialah yang reka Jabatan Zakat, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi Lembaga Zakat Negeri Kedah ni di bawah Tuanku Sultan terus. Dia bukan bawah kerajaan negeri apa dak. Tak ada kaitan langsung. Berubah Menteri Besar pun duk lagu tu lah. Sebab Majlis Agama Islam bawah Sultan, Lembaga Zakat di bawah Tuanku Sultan terus. Dua-dua ni dia berbeza. Lembaga Zakat dia tak duduk di bawah Majlis Agama, dia terus kepada Tuanku Sultan. Majlis Agama juga terus kepada Tuanku Sultan Negeri Kedah. Jadi macam tu punya keadaan. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham ulil amri kita, ketua agama kita yang memegang urusan agama ni, dia dah perintahkan macam tu. Dan ketaatan kita kepada ulil amri ni sekaligus merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan semua umat Islam wajib kita taat kepada ulil amri, seperti yang disebut dalam surah An-Nisa. Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul ila al-akhirat. Sadaqallahul azim. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada Rasul dan pemimpin ke atas kamu. Betul, Allah pesan. Allah kata, sekiranya pemimpin yang kamu taat tadi bercanggah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya, selagi mana apa yang diperintahkan ulil amri tadi masih berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita sebagai orang Islam meletakkan ketaatan. Wajib kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita supaya taat kepada ulil amri. Termasuklah dengan urusan zakat, yang mana ulil amri kita dah pun keluar titah, semua rakyat wajib tunaikan zakat kepada lembaga zakat negeri kita. Tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak bayar zakat, kita bayar zakat pada lembaga zakat, ataupun kita boleh juga bayar zakat kepada agensi yang dilantik, termasuklah masjid tuan-tuan sendiri, yang merupakan amil, yang merupakan wakil lembaga zakat negeri Kedah, ataupun sekolah-sekolah yang berdaftar dengan lembaga zakat negeri Kedah pun boleh juga. Jadi secara tak langsung kita bantu juga sekolah tu dengan kita tunaikan zakat melalui sekolah tersebut, sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah lama yang berdaftar. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi, khuz min amwalihim. Saya nak petik pula amwalihim kat sini.
Bila Allah sebut kata ambil daripada harta mereka, harta mereka, harta orang Islam. Jadi kita semua ni manusia, kita semua di sini ada harta belaka. Harta ni umum, macam-macam jenis harta lah. Harta, kita ada kereta, rumah pun harta juga. Kita ada duit pun harta, macam-macam. Bila sebut urusan harta ni, sebab tu ada orang tanya, saya ada tanah saya ni nak kena bayar zakat lagu mana? Jadi kita tanya, tanah tu tanah yang macam mana? Tanah tu tanah kebun. Jadi saya kena bayar zakat tak dengan tanah tu? Harta saya. Ini macam-macam lah persoalan. Saya cuba nak timbulkan persoalan tadi, kita jawab lah. Jadi tanah tu nak bayar zakat macam mana? Bila sebut tentang tanah, okey, tanah ni kena bayar zakat tak? Saya ada rumah tu nak kena bayar zakat lagu mana? Saya ada bangunan tu nak bayar zakatnya, dah kata saya hak tu. Jadi benda-benda ni lah kita akan cuba jawab insya-Allah. Dan tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang harta, yang ni ulama dah pun menggariskan syarat-syarat harta tersebut. Cukup haul, cukup nisab, sempurna milik harta tu. Bila sebut tentang harta, yang pertama sekali kita tengok kepada harta yang mana ulama dah pun bincang tentang harta. Dia bermula daripada emas tu sendiri, emas dan perak. Emas dan perak itulah yang ditukar, yang diolah. Emas dan perak tadilah yang dicambahkan sehingga kita pada hari ini kita boleh berurusan dengan duit ringgit kita, bermula dengan emas dan perak. Zakat ni ada dua aja, zakat fitrah, zakat badaniah, zakat maliyah. Zakat badan, zakat fitrah, zakat mal, tu zakat harta. Jadi semua yang kita sebut tentang KWSP kita ke, simpanan kita ke, perniagaan, pendapatan, emas, perak, apa semua ni di bawah zakat harta semua, di bawah zakat harta. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang cukup nisab, kena faham lah. Cukup nisab maksudnya cukuplah jumlah dah. Nisab ni diambil daripada berat mah 85 gram. Nilai berat mah seberat 85 gram. Jadi 85 gram ni ambil daripada mana pula? Yang ni daripada kitab sendiri. Daripada kitab. Dan dalam kitab hadis daripada kitab tu sendiri memang dah sebut 85 gram. Dia sebut dengan istilah lain lah. Dia sebut dengan istilah lain tapi bersamaan dengan berat 85 gram kita. Baik, 85 gram bila kita tengok pada harga semasa ini 260 lebih macam tu 1 gram, maksudnya jatuh 22,600. Kita punya nisab kita 22,600 kita punya nisab. 22,600 itulah ukuran harta yang kita miliki, yang kita kena bayar zakat. Ukuran dia 22,600. Maksudnya simpanan kita ke, keuntungan berniaga kita ke, pendapatan kita ke, ada 22,600 setahun, wajib kita tunaikan zakat ke atas harta yang kita miliki tu. Kalau pendapatan contohnya, pendapatan mesti diambil daripada pendapatan kasar. Pendapatan kasar sebulan berapa, darab dengan 12, adakah melebihi kadar nisab tadi? Kalau kita darab dengan 12 pendapatan kasar kita, darab dengan 12, kita dapat 25,000. 25,000 maksudnya kena bayar, kena kira. Ada orang kira tiba-tiba tak kena bayar dah, kena kira dulu. Jangan terus kita anggap kata kena ke tak kena. Sebab tu zakat ni, kita punya harta ni macam mana pun kita kena kira dulu. Meniaga kita ke, pendapatan kita ke, kita kena kira dulu. Yang selalu orang duk salah faham antara meniaga dengan pendapatan. Selalu suka duk menganggap tu, anggap kata tak kena kot.
Meniaga duk pusing modal, dapat untung, pusing modal, beli barang apa semua, tak nampak duit misalnya habis duk pusing, tak kena aku, tak boleh dah, kena kira betul-betul, ada cara dah, kena pergi pejabat lah, kita kira betul-betul, tak boleh gitu. Sebab kita dapat hasil keuntungan tu memang kena bayar lah, tapi ada cara dah lah nak tolak apa semua ni. Tak kira meniaga kecil ke meniaga besar ke, kena kira betul-betul lah. Berarti sama juga pendapatan pun. Jadi pendapatan pun macam tu jugalah. Pendapatan ni dia tak boleh kita gaji 2,000, lepas tu kita duk bayar itu ini komitmen banyak, kita duk rasa lagu tak kena, duk rasa yang tu bayar tu, duk rasa jangan. Bab zakat jangan kita dah buat lagu tu lah. Sebab kita kalau boleh biarlah apa yang kita belanjakan untuk diri dan keluarga ni tak termasuk duit zakat. Maksudnya dalam harta kita ada hak orang lain, bila cukup nisab ada terus hak orang lain dalam harta kita, terus ada hak orang lain. Kita yang tak tahu, kita pergi anggap kata tak ada kot, tak apa, tak kena kot, kita belanja habis lah, kita makan, kita belanja ahli keluarga wa na'udzubillah kan. Takut kita termakan sekali dengan duit yang kita tak tahu kata yang tu duit zakat. Jadi kita kena kira betul. Kalau 2,000 pun ada ramai dah sebut 2,000 takkan kena zakat kot, nak bayar itu ni apa semua ni. Tuan-tuan, kira dulu. Ada yang kira dulu tak kena pun bayar zakat, sebab dia guna kaedah B. Kaedah B kan ada penolakan kan. Kaedah B dia boleh tolak diri sendiri 10,000, isteri 4,000, anak seorang 2,000, dia boleh tolak. Jadi cuba kita kira, kalau 2,000 lah pendapatan kasar, pendapatan kasar 2,000, baru ni saya kira kalau 2,000 pendapatan kasar, kita kali dengan 12 ada 24,000 lah. 24,000 kita tolak atas diri kita 10,000, kita tolak isteri kita 4,000, anak seorang 2,000, jadi 6,000. Tolak semua tu 10,000, 4,000 untuk seorang isteri. Jemaah ni rasa Tok Imam kata ramai juga hak kahwin lebih daripada seorang. Jadi seorang isteri tolak 4,000. Jadi kalau dua isteri 8,000 dan sebagainya. Ni saya bagi contoh yang biasa. Katalah diri sendiri 10,000. Daripada 24,000 tadi ni, gaji 2,000 darab dengan 12, 24,000 setahun. Tolak 10,000 diri, isteri seorang je 4,000, anak seorang 2,000, ada 3 orang anak 6,000. Tolak pi tinggal 4,000 je. Ada 24,000 tu tolak tinggal 4,000 saja. Tinggal 4,000. Tolak habis 20,000 kat situ. 10, 4, 6 20,000 lah habis. Tinggal 4,000. 4,000 darab dengan 25%. Darab dengan 25%, kita akan dapat berapa? 100. Dia tak saya kira dapat 100 setahun. Setahun 100 nya. Cuba kita bahagi 12 tengok. RM8, 88 sen. Maksudnya RM9. Hak gaji kata 2,000 tadi jangan anggap terus tak kena. Kalau RM9 sebulan pun tetap zakat, tak kira lah. Dia kata sikit ke banyak, RM2 sebulan ke, zakat dia tak zakat lah. Kalau kita termakan RM2-3 ke, RM9 sebulan ke, wa na'udzubillah, tak padan tuan-tuan, tak padan. Kalau dengan sebabkan RM9 itulah kita dimasukkan ke dalam sana, wa na'udzubillah, tak padan. Tuan-tuan, saya pesan pada diri dan semua, sama-sama kita semaklah harta yang kita ada tadi. Saya nak bagi contoh pada yang kata lain-lain apa ni, harta saya sebut pada awal tadi pasal tanah ke apa semua ni. Tanah, kalau ada tanah tu ada manfaat baru kena zakat. Kalau ada tanah tapi tanah tu buat kebun pun tak jaga, pokok pun tak berbuah, tak payahlah bayar zakat. Yang selagi mana harta tu ada pulangan, ada manfaat untuk kita, kena bayar zakat. Kita ada rumah tu biar usang gotor je, siapa minta sewa tak kena bayar zakat lah. Kita ada rumah 2-3 biji tapi ada orang sewa, kita dapat manfaat, kena bayar zakat daripada situ. Tapi kalau kita ada rumah, kita buat sewa,
Kemudian installment rumah lebih tinggi daripada kadar sewa, tak kena bayar zakat lah. Kalau tuan-tuan dah bayar rumah habis dah, orang bayar, tuan-tuan dapat bersih, yang tu baru kena zakat. Ataupun installment lebih rendah daripada kadar sewa, tuan-tuan ada keundangan sikit, kena bayar zakat lah. Sewa 1,000, installment 500 lagi kena bayar zakat contoh. Tapi jarang lah installment tu tinggi pada sewa kan. Cuma rumah-rumah lama, rumah-rumah lama lain, rumah-rumah lama ni bayar installment rendah aja, sewa tinggi. Jadi yang tu antara contoh yang saya boleh bawa lah. Ya tuan-tuan, sama-sama lah kita semak balik lah harta yang kita ada ni, kita semak betul-betul adakah kena zakat ataupun tidak. Jadi saya nak tutup dengan satu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana pun susah kita, lagu mana susah pun kita, bila mana kita utamakan hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tuntut dalam Al-Quran, kita solat, kita bayar zakat dengan kadar yang betul, dengan pendapatan kita, simpanan kita ni kita bayar betul-betul dengan kadar dia, kena pada tempat dia, maka kitalah antara orang-orang yang beriman, kitalah antara orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah kata, dan sekiranya ada penduduk di sebuah tempat itu, dia tu beriman, dia tu bertakwa sungguh-sungguh, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah akan lapangkan rezeki mereka ni seluah-luahnya, seluah langit dan bumi. Jadi tuan-tuan, sekadar yang tu saja, sampai itu dulu tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap dan sebagainya saya mohon maaf kepada semua, dan terima kasih juga kepada semua. Terima kasih kepada imam dan ahli jawatan kuasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudah dengan tasbih kifarah, solat as dan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. يا معاشر المسلمين رحمكم الله، إذا قلت لصاحبك الإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد أخرجه البخاري والمسلم جازما بالصحة ما أخرج أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila bangun khatib membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat. Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah ke atas kita sekalian. Alhamdulillah wahdah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya ingin berwasiat kepada diri dan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya, menjauhi serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga ketakwaan yang kita usahakan ini akan dapat meningkatkan tahap keimanan kita, memperkasakan benteng ketahanan hati kita, serta meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Muzaki, pemangkin ekonomi ummah. Hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita pelbagai nikmat. Antaranya ialah nikmat harta kekayaan. Agama Islam memandang harta itu sebagai anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita urus dan belanjakan kepada perkara-perkara yang baik dan berfaedah. Antara tuntutan agama Islam ke atas harta yang kita miliki ialah mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu kewajipan daripada rukun Islam yang 5, serta wajib ditunaikan zakat apabila memenuhi syarat-syarat kewajipan berzakat. Mengeluarkan zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan kamu dirikanlah sembahyang dan bayarlah zakat. Bagi orang-orang yang ingkar menunaikan kewajipan berzakat pula, meskipun hidupnya di dunia penuh dalam kemewahan, tetapi azab yang amat pedih akan menanti di akhirat kelak.
Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat celaan terhadap orang yang bakhil dalam membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diberitakan dalam surah Ali Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan kurniaan Allah ini menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekarang ini pelbagai bentuk dan kaedah perolehan dalam sistem ekonomi yang boleh kita dapati berlaku dalam dunia masa kini. Begitu juga halnya dengan bentuk perniagaan yang dilakukan oleh masyarakat Islam. Aktiviti ekonomi dan perniagaan yang halal apabila memenuhi syarat wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan, sama ada bentuk perniagaan itu secara persendirian, perkongsian, perniagaan jenis syarikat ataupun koperasi, perniagaan saham dan sebagainya. Tak kiralah sama ada berniaga itu secara kecil-kecilan, sederhana, apatah lagi secara besar-besaran. Apabila keuntungan tahunan dicampur modal stok jualan barangan melebihi nisab, maka diwajibkan ke atas mereka mentaksir dan menunaikan zakat ke atas perniagaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, keluarkan dari bumi untuk kamu. Zaman sekarang ini tidak pelik jika kita lihat ada peniaga muslim yang rancak berniaga beroleh keuntungan berlipat ganda, tetapi mereka masih enggan menunaikan zakat. Sehingga ada juga yang berpendapat bahawa mengeluarkan zakat ini akan merugikan perniagaan mereka, seolah-olah mereka tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilihi Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK telah memperkenalkan sijil muzaki, iaitu sijil bagi pembayar zakat, dan logo sahabat zakat Kedah dalam usaha membantu usahawan muslim yang berdepan cabaran dalam perniagaan yang diusahakan. Logo sahabat zakat Kedah ini dilancarkan sebagai tanda sokongan dan penghargaan LZNK kepada para pembayar zakat perniagaan. Logo sahabat zakat Kedah ini
diperkenalkan agar para pembeli lebih mudah untuk memilih produk daripada syarikat yang membayar zakat ataupun tidak. Sehingga hari ini pihak LZNK telah pun mengeluarkan sebanyak 222 sijil pengesahan muzaki, dan ada di antara mereka yang telah pun menggunakan logo sahabat zakat Kedah ini di produk-produk yang dikeluarkan. Diharapkan dengan penggunaan logo ini dia akan dapat membantu meyakinkan orang ramai terhadap produk masing-masing. Justru mimbar pada hari ini menyeru kepada seluruh sidang jemaah sekalian agar sama-sama kita menyokong syarikat yang mengeluarkan zakat perniagaan dengan membeli produk keluaran mereka. Dalam masa yang sama, kita dapat membantu produk muslim untuk terus maju berdaya saing dengan produk-produk keluaran pihak lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berzakat. Dalam kita menghitung nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba yang patuh dan taat serta ingin menzahirkan rasa syukur kepada Allah, sewajarnya kita mendahulukan kewajipan berzakat yang merupakan salah satu rukun Islam berbanding sedekah derma dan sumbangan-sumbangan yang lain. Semoga dengan itu diri kita terus dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan turut menjadi inspirasi kepada asnaf untuk berusaha bersungguh-sungguh supaya asnaf itu keluar daripada kemelut kemiskinan mereka, tidak kira apa situasi sekalipun. Mudah-mudahan lebih ramai lagi asnaf berjiwa takwa yang dapat dilahirkan dalam bidang masing-masing. Bukan sahaja menjadi insan yang cemerlang, malah kemudiannya mampu menjadi muzaki, yakni pembayar zakat yang akan menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan ummah. Mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, tunaikanlah zakat terhadap harta yang kita miliki seperti pendapatan, perniagaan, wang simpanan, emas, perak, hasil pertanian dan ternakan atau sebagainya, sebagai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Yang kedua, sentiasa beristiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya ibadah zakat sebagai jalan menyucikan jiwa dan menanam sifat kasih sayang kepada golongan asnaf dan sesama manusia. Yang ketiga, tunaikanlah zakat kepada institusi zakat yang berautoriti yang diamanahkan, iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah ataupun masjid-masjid merupakan ejen, termasuklah Masjid Al-Abrar Taman Peruda ini, bagi menjamin pungutan dan agihan yang diterima oleh asnaf yang benar-benar layak menerima zakat secara teratur dan sistematik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka, yakni daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah kepada mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمن اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلس عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم اللهم اجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة ملك المولى الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن محمد سلطان بليشة وعينه سمو الأمير وجمع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصل بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يذكركم واسأله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله